Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan nombor 12. First, baca soalan dulu. Lepas tu cari kata kunci dia. Kata kunci dia, alfa dan beta punca persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah 4x tambah 7 sama dengan kosong. Okay. Lepas tu dia bagi punca baharu 2 alfa tambah 3 dan 2 beta tambah 3. Soalan dia nak kita bentukkan persamaan kuadratik baharu. Step pertama, kita kena cari HTP dan HTP lama. Okay. Dia punya HTP sama dengan alfa tambah beta sama dengan negatif B per A. Dia punya persamaan kuadratik tu x kuasa 2 tambah 4x tambah 7 sama dengan kosong. Lepas tu kita cari dia punya dia punya B tu. Dia punya B kan 4. Lepas tu ya, negatif 4 per dia punya A tu x 1 sama dengan negatif 4. Lepas tu cari HTP pula sama dengan alfa beta sama dengan C per A. Dia punya C tu 7. Dia punya A tu 1. Jadi 7. Step kedua pula, kita cari HTP dan HTP baru. Dia punya rumus HTP sama dengan, kita ambil punca baru dibagi tu, 2 alfa tambah 3 tambah 2 beta tambah 3. Okay. Sama dengan 2 alfa, kita boleh fakturkan 2 alfa dengan 2 beta tu. Jadi 2 alfa tambah beta kurungan tambah 6 sama dengan 2 alfa tambah beta tu kita kena gantikan dengan HTP yang lama tu, negatif 4. 2 darab negatif 4 tambah 6. Jadi sama dengan negatif 2. Lepas tu kita cari HTP baru pula sama dengan 2 alfa tambah 3 darab 2 beta tambah 3. Sama dengan, yang ni kalau kita nak cari kita kena kembangkan dulu. Okay. Lepas tu 2 alfa darab 2 beta sama dengan 4 alfa beta. Lepas tu 2 alfa darab dengan 3 tambah 6 alfa. Lepas tu tambah dengan 6 beta tambah 9. Okay. Lepas tu 4 alfa beta tambah 6 ni kita boleh fakturkan jadi 6 alfa tambah beta tambah 9 sama dengan, kita gantikan alfa beta tu yang HTP lama tu 7, 4 darab 7 tambah 6 alfa tambah beta ambil yang HTP lama tu negatif 4 tambah 9 sama dengan 13. Step ketiga, kita masukkan HTP dan HTP baru tu dalam rumus. Okay. Dia punya rumus x kuasa 2 tolak HTP x tambah HTP sama dengan kosong. Okay. Lepas tu
kita gantikan HTP dengan HTP ni dengan punca dengan HTP dengan HTP yang baru kita buat tu. Negatif 2 dengan 13. X kuasa 2 tolak negatif 2 X tambah 13 sama dengan kosong. Okay. Lepas tu, selesaikan lah. Okay. Lepas tu dapat jawapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Na'ani Sazwani binti Khairi. Saya akan membentangkan soalan 12 ujian 1 ADMAT. Soalannya diberi alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah 4X tambah 7 sama dengan kosong. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca 2 alfa tambah 3 dan 2 beta tambah 3. For first kita kena buat HTP. HTP tu hasil tambah punca. Dia punya formula negatif 4 per A. Kita jangan ambil yang 2 alfa tambah 3, 2 beta tambah 3 tu. Kita ambil persamaan kuadratik yang dia bagi tu. A dia sama dengan X. X tu sama dengan 1. B dia 4. C dia sama dengan 7. So negatif B per A masukkan jadi negatif 4 per 1. Jawapannya dapat negatif 4. Kalau HDP pula formula dia C per A. So C dia 7, A dia 1. Jadi jawapan dia 7. Lepas tu buat HTP. Kita ambil yang 2 alfa tambah 3 dengan 2 beta tambah 3 tu. So kita kumpulkan dalam satu kumpulan yang sama. Lepas tu 2 alfa dan 2 beta ni kan kita boleh bawa keluar. So kita boleh jadi faktor kan. So kita buat 2 dibawa keluar. So A tambah beta ni dikira HTP. So HTP dia negatif 4. So kita masukkan negatif 4 ke dalam kurungan tu. Kita akan dapat jawapan dia negatif 2. Kalau HTP pula 2A tambah 3 darab 2 alfa tambah 3 darab 2 beta tambah 3. So kita akan dapat 4 alfa beta tambah 6A tambah alfa 6 alfa tambah 6 beta tambah 9. So 4 alfa beta ni dikira HTP. So kita masukkan 7. Lepas tu 6 alfa tambah 6 beta ni sama macam 2A tambah 2 alfa tambah 2 beta ni. Jadi masukkan negatif 4 dalam kurungan tu. So kita akan dapat jawapan 13. Okay, formula akhir dia X kuasa 2 tolak HTP dan X tambah HTP sama dengan kosong. So kita ambil yang kita kira kat atas tadi, masukkan dalam kurungan. So HTP dia negatif 2. Negatif dapat positif. Dia punya HTP 13. So kita akan dapat jawapan X kuasa 2 tambah 2X tambah 13 sama dengan kosong. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan jawapan soalan 13 ujian 1. Soalan berbunyi begini. Diberi fungsi kuadratik f(x) sama dengan 2x tolak 8x tambah p sama dengan a dalam kurungan s tolak q kuasa 2 tolak 3/2 dengan keadaan a, p dan q ialah pemalang. Objektif pertama yang dia nak ialah cari nilai-nilai a, p dan q. Kemudian setelah dapat nilai-nilainya, lakukan graf bagi y sama dengan f(x). Jawapan boleh disindaki dalam dua kaedah, iaitu kaedah pertama kita boleh dapat dengan menggunakan kaedah yang panjang, iaitu dengan menekankan bentuk kepada bentuk vertex. Selain itu kita juga boleh dapatkan dengan kaedah yang mudah, iaitu dengan menekankan bentuk vertex kepada bentuk Okey, baiklah. Kaedah yang pertama, kaedah yang panjang. Kaedah yang panjang ni
kalau kita tengah menekankan bentuk arm kepada bentuk vertex. Okey, kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kenapa kaedah penyempurnaan kuasa 2? Sebab bila kita tukarkan bentuk arm kepada bentuk vertex, kita kena gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Tapi dia ada syarat. Apa syarat dia? Syarat dia kena ada ni. B ataupun berkali X per 2 kuasa 2. Okey. Dia bentuk arm. Bentuk dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Betul-betul teks pula A dan kurungan X tolak H kuasa 2 tambah K. Seterusnya 2X kuasa 2 tolak 8X tambah P sama dengan A dan kurungan S tolak Q kuasa 2 tolak 32. Mana kita dapat ni? Ni kita dapat daripada soalan. Okay. So kita tahu yang ni 2X kuasa 2 tolak 8X tambah P ni ialah bentuk arm, dan ni A dalam kurungan X tolak Q kuasa 2 tolak 3/2 ni ialah bentuk vertex. Jadi kita nak tukarkan ni 2X kuasa 2 tolak 8X kepada bentuk seperti A dalam kurungan X tolak Q kuasa 2 tolak 3/2. Okey. X kuasa 2 tolak 8X tambah P. Pertama sekali kita kena tukarkan, kita kena keluarkan A dia. A dia apa? A dia ni. Okey, 2 ni A dia. Kita kena keluarkan. Tapi bila kita nak keluarkan A dia, kita kena bahagikan dengan semua bentuk arm ni lah. Okey, bila kita keluarkan dia akan jadi macam ni. So kita akan dapat 2 kat luar, A X dengan kurungan X kuasa 2 tolak 4X tambah P per 2. Okey, terus. Okey, bila kita dah dapat bentuk macam ni, kita akan masukkan syarat dia tadi. Syarat dia B per 2 kuasa 2 ni ataupun X lah, perkali X. So perkali X ni kita tahu negatif 4X. Negatif 4X ni kita masukkan negatif 4 dalam tempat B tadi. So kita akan dapat negatif 4 per 2 kuasa 2 tolak negatif 4 per 2 kuasa 2 tambah P per 2. Okey, bila kita dah masukkan syarat dia tadi, automatik yang negatif 4 tadi dia akan hilang. Okey, dia akan hilang. Bila kita dah hilangkan dia, kita tengok pula kat syarat dia tadi. Syarat dia tadi kita boleh kecilkan tadi tak? Kalau kita boleh kecilkan, kita kecilkan. So macam ni kita boleh kecilkan. Potong. Okey, so dapatlah negatif 2 kuasa 2 dengan negatif 2 kuasa 2 tambah P per kuasa 2 per 2. Okay. Seterusnya kita akan dapat yang sebelah sini dia tak selesaikan. Yang ni dia tak selesaikan, tapi yang ni dia selesaikan. Kenapa? Sebab okay. Kenapa kita selesaikan ni yang sebelah je? Sebab yang ni kita akan faktorkan dia supaya dia jadi macam ni lah. Macam ni. Macam ni lah. Tu. So negatif 4 tambah P per 2 kita selesaikan. Macam ni. Kita faktorkan dia akan jadi macam ni. Seterusnya kita kena darab balik supaya dapat bentuk vertex ni. Kita 2 ni kita masukkan balik dalam ni. Kalau nak masukkan kita kena darab.
kuasa 2 darab ni dapat 2 dan kurungan X tolak 2 kuasa 2. 2 darab negatif 4 dapat negatif 8 kuasa 2 tambah P per 2 dapatlah P. Seterusnya cari A. A sama dengan 2. Macam mana kita dapat A sama dengan 2? Sebab ni dia dapat ni. Sebab kat sini dah sama dengan yang ini. Jadi tak perlu langkah pengiraan pun tak apa. So cari P. P pula negatif 8 tambah 4. Macam ni kita dapat negatif 8. Kita ambil daripada sini. Okay. Sama dengan negatif 32. Mana dapat 32? Negatif 32. Sini. Okay. So kita selesaikan negatif 8 ni. Pedang dulu. Okay. Negatif 8 ni bawa pergi sini akan jadi positif dan jadi P sama dengan 8 tolak 32. So selesaikan sampai habis. P sama dengan negatif 24. Dapat P. Okay. Cari Q. Q pula cari Q. Q pula kita bandingkan yang ini X tolak 2 dengan X tolak Q. Kita bandingkan dua tu. Okey, kita terus. Kita potong. Yang mana tak perlu ni, macam X ni kan. X ni kita tak perlu, jadi kita potongkan dia je. Potong. Okey. So tinggal negatif Q dengan negatif 2. So Q kita pindah ke bawah. Okey, kita dah tukarkan Q kepada positif, kita kena bahagikan negatif 1. Bila sebelah ni dah bahagi dengan negatif 1, sebelah lagi pula kena bahagi dengan negatif 1. Bila kita selesaikan, potong. So Q sama dengan 2. Selesai. Okay. Terus kita akan gunakan kaedah yang mudah dan pendek dengan menukarkan bentuk vertex kepada bentuk arm. Bila kita nak tukarkan bentuk vertex kepada bentuk arm, kita perlu kembangkan dia. Okay. Perlu kembangkan dia. So bentuk vertex tadi kita dah tahu, bentuk arm pun kita dah tahu macam mana. Okay, kali ni kita akan tukarkan bentuk vertex yang ni supaya dia jadi yang ini. Okay. Pertama sekali A dalam kurungan S tolak Q plus 2 tolak 32. Okay, kita akan kembangkan dia. Salah. Gunakan okay, S tolak Q kuasa 2. Bila nampak macam ni, dengan paling mudah sekali kita akan kembangkan dia gunakan K. Okay. Jadi kita kembangkan dia jadi K tu kuasa, K X kuasa 2, D tu darab, so negatif Q darab X darab 2 dengan tolak 2 Q X. So Q negatif Q kuasa 2 jadi tambah Q kuasa 2. So yang ni saling balik, yang ni saling balik, kita dapat negatif 32. Ini kita kena darabkan semua sekali. Jadi dengan A X kuasa 2 tolak 2 A Q X tambah A Q kuasa 2 tolak 32. So
Masa tu kita dah dapat lah apa yang dia nak. Kita dah dapat dia jadi bentuk A. So X kuasa 2 tolak 2 AQX tambah A kuasa Q kuasa 2 tolak 2. Okey, dia jadi bentuk A. Okey, sekarang cari nilai A. Cari nilai A mana dapat? Daripada sini. Daripada sini dengan daripada sini. Cari Q. Kita bandingkan negatif 2AQX dengan negatif 8X. Yang tak perlu kita potongkan dia. So, kenapa A ni dia jadi 2? Sebelum kita dah masukkan A sama dengan 2, kita dah masukkan dalam ni. Negatif 2 per 2. Negatif 2 darab 2. Dengan Q sama dengan negatif 8. Kita harapkan selesaikan negatif 4Q sama dengan negatif 8. Bila kita nak bawakan negatif 4 ni, bawa pergi sini, kita kena bahagi. Sebab bila negatif 4 dengan negatif 4Q ni, dia dikira sebagai darab. Kalau kita bawa di sini, kita bahagilah. So, apa yang boleh potong, kita potong. Ni, kecilkan dia 1. Ni jadi 2. So, Q sama dengan 2. Selesai Q. Cari P. AQ kuasa 2 tolak 32 sama dengan P. P sama dengan AQ kuasa 2 tolak 32. Ni terbalikkan je. So, P sama dengan 2 kuasa 2 tolak 32. Okay, macam mana boleh jadi macam ni? Dia boleh jadi AQ ni macam ni. Sebab kita dah masukkan daripada sini. Kita dah masukkan dalam ni. Daripada sini pun Q sama dengan 2 pun kita dah masukkan dalam sini. So, bila selesaikan A, kita selesaikan 4. Ni kuasa 2, kita selesaikan kuasa 2 dulu. So, 2, 4 tolak 2. Okay. So, dapatlah 8 tolak 32. Selesaikan. P sama dengan negatif 4. Okey, baiklah, daripada kesimpulan apa yang kita dapat daripada soalan tak A tadi, maksudnya macam apa yang kita dapat daripada apa yang kita kira tadi, kita dapati yang bentuk A, bentuk A penuh ni lah yang kita dapat 2x kuasa 2 tolak 8x tolak 24. Dan lagi satu kita dapat bentuk vertex. Bentuk vertex 2x tolak 2 kita kurangkan kuasa 2 tolak 32. Jadi penuh dia daripada soalan tadi kita dia lompong-lompong APQ tadi. Sekarang kita dah buang APQ dia. Jadi kita akan dapat fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 8x tolak 24 sama dengan 2 dalam kurungan x tolak 2 kurungan kuasa 2 tolak 32. Okey, baiklah soalan B. Soalan B apa yang dia nak ialah lakarkan graf bagi y dengan fx. So kita tahu tadi fx tadi apa? Kita tahu dia panjang gini lah. So, nak buat graf ni, dia ada step dia. Step pertama, tengok A lagi besar ke lagi kecil daripada kosong. So, kita dapati A lebih besar daripada kosong lah. Sebab dia 2 kan tadi. So, A lebih besar daripada kosong. Graf senyum. So, kemudian kita akan cari pintasan X. Kita akan cari pintasan X dia. Sekarang kita kecilkan sesemuanya bahagi dengan 2 boleh. So kita kecilkan dia. Saya dapatlah X kuasa 2 tolak 4X tolak 12 sama dengan kosong. Lepas tu kita gunakan EQN di kalkulator. Kita gunakan. So kita dapat X tolak 6 X tambah 2 sama dengan kosong.
So, pintasan yang kita dapati daripada equation tu, X sama dengan 6, X sama dengan negatif 2. Okay, kemudian kita akan cari paksi simetri ataupun vertex dia. So, macam mana kita cari vertex dia? Kita gunakan kaedah negatif B per 2A. Tak nak guna negatif B per 2A pun boleh. Kita boleh gunakan B tambah Q. Tapi tak apalah, kita guna negatif per 2. Negatif B per 2A. So, kita masukkan negatif B dia. Negatif 8 ni dapat daripada sini. So, 2A, A, 2. Seterusnya 4 per 4. So, jika jadi 2 per 1. So, X sama dengan 2. So, paksi simetri dia sama dengan 2. So, jadi kita Y pula. Y ni macam mana dapat sebab fx tadi. Ni kan fungsi. Ni fungsi penuh. So, kita masukkan Y. Kita masukkan X dalam Y. Jadi, dah 2 per sini. Jadi, kita selesaikan 8 tolak 16 tolak 24. Selesai habis. So, dapat Y sama dengan negatif 32. So, titik maksimum dia 2, negatif 32. Kenapa titik maksimum? Kenapa bukan titik minimum? Titik maksimum ni untuk graf senyum sahaja. Okay. Titik minimum hanya untuk graf masam. Graf masam tu macam A dia lebih kurang daripada kosong dan dia negatif. Senang tahu sebab negatif lah. So, nilai C. Nilai C tu apa? Nilai C tu pintasan Y. So, kita dapat tahu pintasan Y dia negatif 24. Okay, sekarang kita akan buat graf. So, kita mula kita lukis dulu paksi Y, lukis paksi X, kemudian titik asalan. So, kita lukis graf senyum. Okay. So, negatif 2, pintasan X pertama, negatif 2, sini juga. So, 6. So, negatif 24, boleh dapat, ni kan pintasan Y. So, dapat kat sini, negatif 24. Okay. Ni adalah paksi simetri. Paksi simetri dia 2, boleh dapat kat sini. Ni negatif 32, nak cari apa nama dia? Titik maksimum. So, letak koordinat titik maksimum. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesilapan saya. Jaga diri, jaga kesihatan, stay home dan selamat belajar. Dan selamat menjalani PKP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak terangkan pembetulan soalan nombor 13. Soalan dia diberi fungsi kuadratik fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 8x tambah p sama dengan a dalam kurungan x tolak q kuasa 2 tolak 32. Dengan keadaan a, p dan q ialah pemalar. Soalan A dia suruh cari nilai A, P dan Q. Yang memula, kita tukarkan bentuk ni soalan 2x kuasa 2 tolak 8x tambah P ni. Dia kan dalam bentuk aman. Kita tukarkan dia jadi dalam bentuk vertex sama dengan sebelah. Guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. Mula kita faktorkan dia biar 2 duduk kat depan. So, jadi 2x kuasa 2 tolak 4x tambah p per 2. Lepas tu, masukkan b per 2 kuasa 2. Dia jadi 2 dalam kurungan x kuasa 2 tolak 4x tambah yang first b kuasa 2 yang first tu. Tambah yang second yang ni baru tolak. So, jadi negatif 4 per 2 kuasa 2 tolak dalam kurungan negatif 4 per 2 kuasa 2 tambah P per 2. Lepas tu selesaikan yang belah belakang ni. Belah kanan. Negatif 4 per 2 kuasa 2 dapat 4. Negatif darab 4 dapat negatif 4. Lepas tu kalau yang belah depan ni masukkan yang ada kuasa 2 ni dalam kurungan. So jadi X tolak 2 sebab negatif 4
per 2 dapat negatif 2 kuasa 2. Lepas tu kena darabkan 2 dengan belah belakang semua ni. So 2 dapat 2 kurungan dalam kurungan X tolak 2 kuasa 2 tolak 8 tambah P. Lepas tu so kita dapat macam ni. Dah sama. Lepas tu kita boleh tengok A dia. A dia sama dengan 2. Lepas tu kalau dia punya Q pula, kita tengok perbandingan X tolak 2 kuasa 2 sama dengan X tolak Q kuasa 2. So tinggal negatif 2 sama dengan negatif Q. Negatif potong, tinggal Q sama dengan 2. Kalau P pula, negatif 8 tambah P sama dengan negatif 32. Nak hilangkan 8, tinggalkan P seorang-seorang kat sini. Jadi negatif 8 tambah 8 dapat kosong. Sebelah pun kena tambah 8. So negatif 32 tambah 8 dapat P sama dengan negatif 34. Soalan B, dia suruh lukis graf. Lakar graf bagi Y sama dengan Fx. Tengok persamaan yang ni. 2x kuasa 2 tolak 8x tolak 24. Tengok A dia dulu. Nak lukis graf. A dia sama dengan 2. So 2 lagi besar daripada kosong. Maksudnya graf dia bentuk senyum. Lepas tu kita kena cari titik minimum untuk graf. Sebab dia bentuk senyum, so dia jadi titik minimum. Titik minimum dia sama dengan 2. X dia 2. Dia punya Y negatif 32. Dalam kurungan ni negatif 2. Kalau bawa turun bawah ni jadi 2. Sebab dia keluar daripada 2 kurungan. Jadi 2 negatif 32. So ini titik minimum dia. Lepas tu kita cari pintasan Y dia. Kalau nak cari pintasan Y, X akan jadi yang kosong. So 2 dalam kurungan X tolak 2 kuasa 2 tolak 32. Jadi 2 X sama jadi kosong tolak 2 kuasa 2 tolak 32. Jadi negatif 24. So pintasan Y dia negatif 24. Lepas tu kita cari X. Guna EQN. Dapat X tambah 2. X tolak 6 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan negatif 2. Atau X sama dengan 6. Lepas tu kita lukis graf. Mula kita lukis graf. Lepas tu X dia sama dengan negatif 2. Dengan 6. Lepas tu pintasan Y dia sama dengan negatif 24. Dia punya titik minimum. X dia 2. Y dia negatif 32. So kita buat titik putus dekat sini. Lepas tu kita lukis dia punya graf.